Ada masa tambahan. Cak. Kita start pukul masa kecederaan. Ada lebih kurang 10 minit. Saya nak buka soalan jugalah tuan-tuan. Ada siapa nak tanya? Tuan kat belakang Cak nak tanya? Oh, sedap cakap orang tidur. Ikutlah apa-apa soalan yang berkaitan dengan keimanan, ataupun kita pergi kepada bagaimana nak meningkatkan keimanan. Kan? Okey. Saya sebut secara sepintas selalulah. Ya kan 5 peringkat iman tu. Pertama, iman taklid. Yang kedua, iman ilmu. Yang ketiga, iman ayan. Ayan. A-Y-Y-A-N. Ayan. Kalau nak tulis dari bahasa Rumi ya. Iman ayan ni, iman yang tadi tu dia bertambah keyakinan dan keimanannya kepada Allah berdasarkan ilmu. Tapi yang ketiga ni, insya-Allah kita kurang-kurangnya kita sampai tahap yang ketiga ni. Bertambah keimanan dengan faktor ibadah. Sebab bila iman kita bertambah sebab faktor ilmu, dia menguatkan akal kita lah. Kita boleh filter. Ajaran sesat boleh tolak, fahaman sesat boleh tolak. Tetapi belum tentu hati kita ni kuat. Dari sudut keikhlasan, ujub, riak, takabur, semua sum'ah, melakukan syirik dalam hati kita contohnya. Akhirnya benda ini perlu disusuli dengan ibadah yang kuat. Melazimi zikir. Contohnya zikir untuk menguatkan syahadah. Ini hadis Nabi. Untuk menguatkan syahadah, ada satu ketika sahabat mengadu pada Rasulullah, ya Rasulullah, dalam hatiku ada was-was. Maksudnya ada rasa. Kita pernah tak macam rasa sesuatu was-was pada Allah? Kita tak perasan benda tu ada datang. Was-was pada doa yang tak makbul, was-was pada kenapalah. Contoh, baca berita tentang seorang kanak-kanak dizalimi, didera dengan begitu teruk sampai mati. Pada badannya ada 60 kesan tikaman ke, kesan kecederaan ke. Kadang-kadang kita tertanya, kenapalah Allah tak halang? Kenapalah Allah tak jaga? Saya pernah terima soalan ni. Kan dia tanya, Ustazah, Allah di mana? Allah kan mampu menghalang. Kenapa Allah tak menghalang? Allah yang mana? Kan Allah mampu menghalang. Bukankah Allah berkuasa? Sian budak ni. Allah di mana? Soalan tu. Okey. Sebut pada lidah, kena mengucap syahadah balik. Na'udzubillah. Sebab apa? Takut betul-betul ragu dengan Allah. Soalannya, Allah tak menjalankan tugas. Soalannya, Allah tak buat dengan betul. Jadi benda tu kadang terlintas, contoh, menyelinap sikit dalam hati kita. Bila sahabat kata, dalam hatiku ya Rasul ada was-was terhadap keimanan ni, isu-isu iman ni. Lepas tu Rasulullah kata, kalau begitu, kamu telah mencapai kekuatan iman. Sebab iman yang kuat itu, dia akan diuji dengan perasaan ni. Tetapi kekuatan tu mesti kamu kena tolak-tolak dengan melazimi la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah adalah zikir menguatkan iman. Walaupun kita rasa macam la ilaha illallah, macam kita lebih suka mungkin zikir apa? Astaghfirullah contohlah. Sebab kita rasa astaghfirullah nak gugurkan dosa. Lepas tu astaghfirullah pula boleh hadis Nabi SAW, barang siapa yang melazimi istighfar akan diangkat, akan diberikan rezeki yang tak disangka-sangka, akan diberikan jalan keluar setiap kesulitan dan diberi kegembiraan setiap kesedihan. Kita pun rasa macam seronoklah istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tapi kalau zikir paling afdalu zikru la ilaha illallah. Sebab zikir la ilaha illallah, ia menguatkan iman. Jadi perbanyakkan zikir la ilaha illallah. Lepas tu ada orang tanya, Ustazah macam mana nak amalkan zikir? Banyak sangatlah zikir. Akhirnya saya tak baca apa-apa pun. Ustaz ni dapat zikir ni, Ustazah dapat zikir ni, oh banyak sangat. Kejap semangat nak zikir ni. Kan? Akhirnya saya jadi kelirulah macam mana ya nak pilih yang mana. Kita boleh buat kaedah zikir by waktu salat. Contoh, lepas subuh sampai zuhur, zikir kita la ilaha illallah je. Carilah cara yang mudah. Kan kita nak semua la ilaha illallah, nak subhanallah, nak Allah akbar, subhanallah azim, semua nak. Akhirnya semua tak terbuat. Jadi pagi sampai zuhur contohnya, la ilaha illallah, sambil buat kerja la ilaha illallah, la ilaha illallah. Barang siapa yang kuat pada lidahnya la ilaha illallah, mudah-mudahan saat mati la ilaha illallah. Sebab persen umat Islam ketika meninggal boleh ucap kalimah la ilaha illallah sangat sikit. Saya pernah tengok kajian, saya lupa mana semuanya, 10% ke 20% je umat Islam. Yang lain mati dah keadaan tak sedar, ataupun sebelum tu boleh baca Quran, tapi ketika nazak tu, ketika betul-betul nak keluar nafas tu, tak boleh sebut Allah. Masuk dalam keadaan sesak-sesak, lepas tu meninggal. Walaupun sebelum tu boleh solat apa semua. Yang paling genting saat akhir tu.
Kita yang sangat kurang nak zikir la ilaha illallah agak-agak, layak ke nak saat akhir kematian tengah nazak sakit yang teramat tu boleh sebut la ilaha illallah? Kita kesehat tak boleh sebut. Jadi memang itulah zikir yang Rasul ajar untuk menguatkan iman la ilaha illallah. Bangun setiap pagi, pasak la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maksud la ilaha illallah, tiada ilah, tiada sembahan melainkan Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Sebab ramai manusia hidup dia bertuhankan manusia. Isteri bertuhankan suami, suami buat perangai hidup dia habis sedih baka. Kecewa, bawa diri, kemurungan. Rupanya suami ni dia hidup untuk suami. Ada orang hidup bertuhankan anak. Apa yang anak nak? Ni. Anak buat, tak apa. Anak ni, sekian. Anak kecil hatikan dia bila besar, ya Allah merana. Tak ada rasa bahagia dah. Yang nikmat Allah bagi sama ni semua lupa. Sebab apa? Kecewa dengan anak. Ada orang bertuhankan kerja. Ada bertuhankan bos. Apa-apalah. Jadi kita bila sebut la ilaha illallah sebenarnya memasak akidah. Tiada sembahan. Hidup kita ni, hati kita mesti ada Allah. Barulah ada semuanya. Tapi bila ada semuanya tapi tak ada Allah dalam hati, kita akan hilang semuanya. Masya Allah. Sebab itu kalimah hasbi rabbi jalallah, cukuplah Allah bagiku, itu satu kalimah yang sangat hebat. Zikir sangat hebat. Hasbi rabbi jalallah, cukuplah Allah bagiku. Jadi apa yang Allah beri kita akan rasa cukup. Walaupun hakikatnya orang nampak tak cukup dan memang tak cukup sebenarnya. Tapi bila kita kata cukuplah Allah bagiku, Allah akan mencukupkan hati kita dengan satu sifat yang sangat mahal, iaitu sifat qanaah. Cukup, okey je. Walaupun serba kekurangan. Rumah kita seadanya, suami kita seadanya, kerja kita, gaji kita seadanya. Subhanallah. Walaupun datang impian-impian lain ataupun orang bandingkan, kalau kau kerja ni kan lagi banyak gaji. Tak apalah. Cukup apa yang ada. Subhanallah.